Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tanya saya, adakah perlu untuk kita pakai casing bagi PC gaming kesayangan kita? To be honest dengan anda, casing ni dia bersifat optional, dia bersifat pilihan. Anda ada casing ataupun tidak, PC gaming kita still dapat run game dengan smooth lah kalau anda pilih komponen-komponen yang tepat. Cuma komponen-komponen tadi kalau kita assemble di luar casing, dia akan terdedah dengan anasir-anasir luar yang mampu merosakkan dia. That's why kita perlu protect dia. Kita perlu beli sebuah casing. Cuma bila kita nak beli casing ni, ada beberapa faktor yang kita kena pertimbangkan supaya dia tidak merosakkan komponen kita tu. Dia tak jadi macam harapkan pagar makan padi. Dia tak jadi macam tu lah. And to be honest dengan anda, bagi untuk tahun 2022 ada banyak gila casing yang bagus, even yang harga bawah dari RM150 Malaysia. But why not anda bayar lebih sikit untuk dapat sesuatu yang kualiti mantap gila lah. Casing yang saya nak recommend kepada anda ni, harga dia RM299 Malaysia dari Deepcool model CK500. Cuma dalam video ni saya bukan sahaja nak kongsikan dengan anda tentang Deepcool CK500. Saya pun nak kongsikan dengan anda beberapa perkara yang kita kena tengok bila mana kita nak beli sesebuah casing bagi PC gaming kesayangan kita. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, first kali apa yang kita kena tengok bila kita nak beli casing ni ialah kita punya motherboard. Nampak macam pelik sikit kita sedang bercakap tentang casing tapi kita kena tengok motherboard dulu. Kita kena tengok saiz motherboard yang kita guna. Ada 3 saiz motherboard yang popular atas muka bumi ni. Yang pertama kita ada ATX yang bersaiz besar, kemudian kita ada yang pertengahan yang dipanggil sebagai MATX dan yang kecil sekali kita panggil dia ITX. So untuk pilih casing ini kita kena tengok motherboard apa yang kita guna. Kalau motherboard tu lagi kecil compare dengan casing yang kita pakai, okey. Tapi kalau motherboard yang kita pakai tu besar, casing yang kita pakai tu kecil, KO lah. So dalam video kali ni untuk Deepcool CK500 saya pakai sebuah motherboard yang bersaiz ATX dari BioStar. Bila kita masukkan tu ngam-ngam punya lah, tak ada masalah. Alright, the next thing yang kita kena tengok bila nak beli casing ni ialah airflow dia. Pengudaraan tu macam mana. Untuk test benda ni secara intens ataupun untuk tahu performance dia secara detail memang susah gila sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi pengudaraan di dalam sebuah casing. But at least kita kena cari casing yang ada udara boleh masuk ikut depan, lepas tu ada lubang di bahagian atas dan belakang untuk kita jadikan dia sebagai exhaust. Kalau dia bagi kipas percuma depan dan juga belakang macam Deepcool CK500 ni, kita anggap dia sebagai bonus lah. Dan kipas ni pun ada banyak saiz. Kita ada 120, kita ada 140mm dan ada juga orang akan guna liquid cooler. Bila guna liquid cooler ni kita kena pastikan yang tempat letak radiator, tempat letak radiator tu sesuai dengan lubang-lubang yang ada dekat casing kita. Dan radiator ni pun ada 3 saiz yang popular, 120, 140 dan juga 360. Kalau Deepcool CK500 ni kita boleh pasang radiator 120 dekat belakang ataupun anda boleh buat apa yang saya buat ni, radiator 240 di bahagian atas, guna Deepcool punya produk juga. Ataupun kalau anda nak guna satu kipas yang satu liquid cooler yang besar gila macam 360, anda boleh mount dia dekat depan. But make sure yang anda kena sedut udara dari dalam dia tolak ke depan supaya dia dapat hembus haba panas yang ada dekat radiator lah. By the way, ada sesetengah casing macam Deepcool CK500 ni, dia bagi kepada kita dust filter dekat
dekat bahagian hadapan, bahagian bawah dan juga bahagian atas untuk elak debu dari masuk ke dalam casing. Dan bila kita sebut tentang airflow ni, of course space dalam casing ni pun mainkan peranan yang sangat besar. Makin luas casing tu, makin banyak udara boleh mengalir dan makin cantik lah pengudaraan di dalam dia. Oh ya, nak beli casing ni kita bukan sahaja kena tengok saiz motherboard tapi dalam masa sama kita kena tengok juga panjang graphic card kita, ketinggian air cooler yang kita nak guna tu. Nanti graphic card kita lagi panjang dari casing, tak muat masuk, terpaksa kita beli casing barulah. Ataupun kalau kita punya CPU cooler heatsink dia tu besar gila, tinggi gila, kita takkan dapat tutup tempered glass yang dia bagi kepada kita lah. That's why anda kena check dulu saiz motherboard, lepas tu saiz CPU cooler kalau anda pakai air cooler. Lepas tu anda kena tengok juga panjang grafik card tu. Untuk makluman anda, Deepcool CK500 ni panjang grafik card yang kita boleh sumbat masuk ialah 380mm. Dan untuk pengetahuan anda juga, kebanyakan grafik card sekarang yang pakai 3 fan, macam contoh Zotac RTX 3090 Trinity, panjang dia hanya 340mm sahaja. So, ada gap yang besar di antara grafik card ke front panel di bahagian hadapan tu. Tak ada masalah langsung. Dan tinggi CPU cooler yang kita boleh guna dekat Deepcool CK500 ni ialah 175mm. Pastikan anda beli yang CPU cooler yang lagi rendah dari 175mm ni lah. Dan yang best tentang Deepcool CK500 ni, dia main dengan satu GPU anti-sag bracket. Tujuannya supaya grafik card kita yang panjang lebar tu dia tak kendur. Tak kendur macam pelik sikit kan, tapi dia tak jatuh and boleh merosakkan motherboard PCB grafik card tu. Lepas tu kalau bab airflow ni, kita kena concern juga bab cable management. Boleh tak susun kabel supaya kabel tu tersusun cantik, tak ganggu aliran udara dekat dalam. But to be honest dengan anda, untuk tahun 2022 ni kita jumpa banyak casing yang kabel management ataupun kabel sistem dia dah pun cun walaupun harga bawah RM150 Malaysia. Cuma Deepcool CK500 ni dia offer lebih sikit Satu, dia punya lubang-lubang laluan kabel tu on point. Lepas tu rubber grommet yang dekat tengah-tengah dia bagi kepada kita lebih kemas, lebih berkualiti, dan dia punya laluan kabel pun dekat bahagian belakang motherboard tu luas. So senang lah kita nak adjust benda ni. Lagi bila kita nak beli casing ni, kita kena check juga hard disk ataupun SSD yang kita nak pakai. Banyak mana kita nak pakai. Macam saya sendiri, saya dah tak guna dah hard disk 3.5 inci ataupun SSD 2.5 inci SATA tu. Saya guna NVMe SSD. But in case anda nak tahu Deepcool CK500 ni berapa biji SSD dan hard disk yang kita mampu sumbat ke dalam dia, hard disk 3.5 inci 2 biji, SSD 2.5 inci 2 biji. Hard disk cache dia ni kita boleh pindahkan dia ke depan kalau kita nak space antara motherboard dan juga dia punya hard disk cache ni besar. Senang untuk kita buat cable management lah. Then the next thing yang saya consider bila nak beli casing ialah input-output connection dia. Deepcool CK500 offer kepada kita satu power button, dua USB-A 3.0, ada combo audio jack, dan yang saya suka dia datang dengan USB-C. Of course ada reset button lah. Basically untuk tahun 2022 kalau casing tu tak ada I/O from panel USB-C, bagi saya fail lah. Cuma untuk pakai USB-C from panel ni kita kena pastikan yang motherboard kita pun support USB-C. Saya nak buat sedikit ulang kaji. Yang pertama, bila kita nak beli casing ni kita kena tengok saiz motherboard yang kita guna. Lepas tu kita kena tengok panjang graphic card, ketinggian CPU cooler, bilangan hard disk ataupun SSD yang kita nak pakai, airflow dia macam mana, kipas dia bagi kipas atau tak kepada kita, udara masuk ikut celah lubang mana, keluar ikut mana, dan last kali kita kena tengok input output connection lah. Mesti ada USB-C kalau tahun 2022. Cuma motherboard yang basic dia tak ada port USB-C tu. Okey, dua benda yang saya nak terangkan kepada anda kejap lagi adalah dua benda yang nak kata penting sangat pun tak, tapi anda tak boleh abaikan dia. Yang pertama,
proses pemasangan hardware ke dalam casing ni senang ataupun susah? But benda ni even susah sekalipun kita akan hadap masalah ni sekali setahun sajalah. Mula-mula pasang tu sekali, lepas tu kita guna dia dalam 1 tahun, kita nak cuci debu dalam dia ataupun kita nak tukar komponen yang ada di dalam dia, baru kita hadap masalah ni sekali lagi lah. Untuk Deepcool CK500 ni saya tak ada hadap sebarang masalah disebabkan space di dalam casing tu luas. So, senang untuk jari jemari ataupun tangan saya capai di setiap sudut. Dan yang kedua, second value. Kita kena pertimbangkan benda ni. Walaupun setahu saya, budaya tukar-tukar casing PC dekat Malaysia belum lagi matang. But still, kalau kita fikir casing yang ada second value, that is the best thing lah. Untuk pastikan casing tu ada second value yang bagus, yang pertama kita kena tengok build quality dia. Adakah casing tu senang kemek ataupun kukuh macam Deepcool CK500 ni. Kemudian kita kena tengok dekat PCI expansion dia tu, adakah kita kena patahkan ataupun dia jenis independent. Kita boleh unscrew untuk masukkan graphic card dekat dalam. Bila kita tak nak guna graphic card, kita boleh masukkan balik penutup dan kita boleh screw. Benda ni walaupun kita nampak macam remeh, kalau kita fikir balik semua orang akan pakai graphic card kan. But still, kalau yang jenis patahkan tu, dia akan rendahkan second value sesebuah casing. Of course, design pun mainkan peranan yang besar untuk second value ni. Kalau design dia haprak, orang takkan beli. Kalau design dia cantik, orang akan berebut nak beli. Cuma bab design ni saya serahkan kepada anda sebab dia bersifat personal preference. Macam saya okey dengan design Deepcool CK500 yang minimalis gila. Tapi bagi sesetengah orang, mereka lebih prefer design yang striking, yang ada corak-corak banyak, yang depan ada mesh, lepas tu RGB bagailah. Basically, itu beberapa tips untuk anda beli casing bagi PC gaming kesayangan anda. Yang saya recommend kepada anda, salah satu dia ialah Deepcool CK500 yang saya cerita kepada anda ni. Warna hitam harga dia RM299 Malaysia, manakala warna putih harga dia RM309 Malaysia. Kalau anda berminat untuk beli casing ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.